Okey, hari ni kita nak cuba buat soalan perkongsian tajuk perkongsian. Okey, so ini adalah salah satu contoh soalan perkongsian lah. Okey, kita tengok dulu soalan dia kejap. Zam, Asri dan Rin ialah perkongsi dalam perniagaan perkongsian ZAR. Okey. Ikatan perjanjian perkongsian mereka menetapkan perkara-perkara yang berikut. Okey, faedah atas modal ialah 4% setahun. Ambilan perkongsi dikenakan faedah 10% setahun. Okey, faedah atas pinjaman 8% setahun. Encik Rin sebagai perkongsi aktif dibayar gaji bulanan RM500. Okey, kemudian pembahagian untung rugi adalah mengikut nisbah modal awal mereka. Okey, nisbah modal awal. So kalau kita tengok ni dia punya modal kan, RM22,000, RM44,000 dengan RM44,000. Okey. Jadi kalau nisbah dia tu, okey, untuk 3 orang ni, okey, Zam, okey, nisbah dengan Asri, nisbah dengan Rin. Okey, kalau ikut modal 22, so kita potong lah, kita ambil 22 22,000 tu tak payah ambil, 22 nisbah 44, nisbah 44. Okey, jadi kita bahagikan semua dengan 22. Okey, bahagikan semua dengan 22. So bila kita bahagi dengan 22, kita akan dapat, okey, sini bahagi 22. Sebab kita nak kecilkan Okey, sebelum bagi 22, 22 bagi 22 dapat 1, 44 bagi 22 dapat 2, 44 bagi 22 dapat 2. So jadi Zam Asri ni dia punya nisbah dia ialah 1 nisbah 2 nisbah 2. Okey, 1 nisbah 2 nisbah 2 Okey. Kemudian ni maklumat yang diambil daripada perkongsian mereka. Okey, semua maklumat dia. Ada modal, okey, ABT semua, bank, okey, belanja, kadar bayaran, sewa, promosi, akaun belum bayar, gaji Rin, okey, baki-baki akaun semasa. Okey, lepas tu ambilan, untung bersih, kita ada untung bersih dekat sini, kita siap bagi dah, 31,800. Kemudian ada aset perabot atau pejabat dan juga faedah atas pinjaman asli. Okey. Kemudian bawah ni dia ada bagi tahu rakan kongsi juga bersetuju membuat pelarasan bagi perkara yang berikut. Okey. Komisen boleh terima 220. Okey. 1/4 daripada promosi adalah prabayar. Okey, 1/4 peruntukan hutang laku diwujudkan 2% setahun atas akaun belum terima. Okey, kemudian yang keempat, pada 1 April 2018, 2018 ni, Asri telah membayar insurans kedai 1,200 menggunakan wang simpanannya. Perkara ini belum direkodkan. Okey. So kita tengok kat sini pelarasan. Okey, bila ada pelarasan maksudnya walaupun tadi dia dah kira untung rugi kan, tapi disebabkan ada pelarasan, maksudnya untung bersih yang 31,800 ni kita kena buat pelarasan baru. Okey, kena buat pelarasan baru, kita kena kira untung bersih yang sebenar berdasarkan pelarasan yang dia bagi. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, pelarasan yang dia bagi kat sini, pertama kita ada komisen belum terima. Okey, so komisen belum terima ni adalah hasil belum terima lah. So kalau hasil belum terima, dia adalah kategori aset semasa. Kategori aset semasa, saya tulis kat sini AS. AS ni adalah untuk aset semasa. Okey, untuk aset semasa 220. Okey, kemudian kita ada 1/4 daripada promosi adalah prabayar. Okey,
1/4. Jadi kena kira lah yang prabayar. Prabayar pun kalau belanja prabayar ini pun kita panggil aset semasa juga. Kan? Ini pun aset semasa juga lah. So kita ada promosi prabayar promosi prabayar. Okay. Promosi prabayar. So promosi prabayar ni amal dia ialah 1/4 daripada jumlah promosi lah. Okay, kita tengok berapa jumlah promosi dia ya. Jumlah promosi dia okay, 1440 1440. Yang ni 1440. So yang ni kalau kita kira 1440 ni darab dengan 1/4 so dapat 360. Okay, ini pengiraan untuk promosi prabayar. Promosi prabayar adalah kategori aset. Okay. Lepas tu nombor 3 kita ada pula peruntukan hutang ragu. Okay, 2%. Serta diwujudkan atas akaun belum terima. Okay, so ini pun kita kena kira juga peruntukan hutang ragu. Okay, peruntukan hutang ragu PHR saya tulis sebagai PHR. PHR sama dengan 2%. Okay, darab dengan akaun belum terima. So akaun belum terima kat sini 9,500 ya. 9,500. Jadi darab dengan 9,500 so dapat 190. Okay. Ini adalah peruntukan hutang ragu yang baru diwujudkan. So kalau baru diwujudkan dia adalah belanja belanja, kategori belanja. Okay, so letak B kat sini belanja. Okay. Okay, kemudian satu lagi yang nombor 4. Pada 1 April 2018, Asri telah membayar insurans kedai 1,200 menggunakan wang simpanannya. Perkara ini belum direkodkan. Okey, maksudnya insurans kedai ni adalah belanja. Insurans kedai belanja, so dia bayar insurans sebanyak 1,200. Okay, so ini belanja juga dan pada masa yang sama disebabkan dia guna wang simpanan dia sendiri, maka modal asli juga akan bertambah lah. Modal asli ni kena tambahkan bertambah sebanyak 1,200 ya. Okay. Modal dia kita kena tambah 1,200. Jadi kat sini tadi dekat atas tadi kan modal asli tadi kan asalnya mana dia? Okay, 44,000 kan. So sekarang ni disebabkan dia dah bayar insurans kedai gunakan wang simpanan dia, maksudnya dia punya modal dah bertambah lah. Bertambah sebanyak 1,200 ya. So yang ni pun kita kena highlight jugalah. Okay, modal dia dah bertambah 1,200. Okay, untuk asli. So dah bertambah 1,200, maksudnya daripada 44,000 dah jadi 45,200 lah total. Okay. 45,200. Okay. Okay. So kemudian tadi Asri ni juga tadi dia ada bagi pinjaman dia bagi pinjaman kepada perniagaan mereka, dan kalau kita ikutkan dia punya perjanjian, perkongsian, faedah atas pinjaman adalah 8% setahun. Okay, so kita cuba kira kejap 8% tahun ni berapa
faedah atas pinjaman Okey, faedah atas pinjaman sama dengan 8%. Okey, darab dengan pinjaman daripada asli ialah 5,000. Okey, so darab dengan 5,000 lah. Okey. So 0.08 ataupun 8% darab dengan 5,000. So kita akan dapat faedah atau pinjaman dia 400. Ini faedah atau pinjaman untuk setahun. Tapi kalau kita tengok dia punya senarai imbangan duga tadi, kat sini, dia tulis kat sini faedah atas pinjaman asli 250. Ini bermaksud faedah atas pinjaman asli yang telah dibayar. Ini telah dibayar. Okey, maksudnya ada yang belum dibayar. Sebab dia punya faedah atas pinjaman semua total sepatutnya untuk setahun 400 tapi dia baru bayar 250. Maksudnya kat sini wujudnya faedah atas pinjaman belum bayar. So kat sini saya akan tambah satu item faedah FAP atas pinjaman belum bayar. Okey, saya tulis shortcut dia. So faedah atas pinjaman belum bayar ni adalah beza dia lah 400 tolak dengan 250 So jadi yang belum dibayar tu ada lagi 150. So faedah atas pinjaman belum bayar ni ini adalah kategori liability semasa. Okey, yang ini pun kita kena masukkan dia sebagai salah satu pelarasan untung bersih juga. Okey. Jadi sekarang ni kita kena kira untung bersih yang baru ataupun kita panggil untung bersih terselaras. Okey, dia punya formula dia untung bersih terselaras ni ialah untung bersih okey, saya tulis penuh lah, untung bersih tambah aset tambah aset tambah hasil tolak belanja tolak liability tolak belanja. Ini formula asas dia lah. Formula asas dia. Jadi sekarang ni berdasarkan maklumat yang kita ada, untung bersih terselaras sama dengan, mula untung bersih dulu kan. Untung bersih asal dia ialah mana tadi untung bersih asal dia yang ni 31,800. Okey, 31,800 ni untung bersih asal dia. Lepas tu kita tambah aset. Kita tengok tak? Tadi kan kita buat pelarasan kan, ada aset kan, item aset iaitu yang ni lah. Komisen belum terima. Okey, so komisen belum terima ni aset. Jadi kita akan tambahkan dia komisen belum terima 220 ni. Okey. Lepas tu kita tengok ada kita aset, ada kan satu lagi yang ini promosi prabayar. Yang ni pun aset juga, jadi promosi prabayar yang 360 ni pun kita tambah juga sebab dia adalah aset. Okey, kemudian kita ada belanja kat sini. Kita ada belanja PHR kan, peruntukan hotel lagu yang baru diwujudkan. Okey, lagu yang baru diwujudkan. So belanja kita kena tolak lah. So maksudnya tolak 190. Okey, sebab ni belanja. Lepas tu kita ada juga insurans. Insurans yang kita tak rekod tadi. Okey, 1,200 ni. Yang ini pun adalah belanja. So disebabkan dia belanja kena tolak juga 1,200. Kemudian ada satu lagi tadi ialah liability faedah atas pinjaman belum bayar. Okey. Yang ini pun kita kena tolak. Okey, kita tolak depan dulu lah sebab tadi kita sebut liability dulu kan. Okey, kita letak depan 190 Okey, tolak liability dulu yang ni 190.
untuk faedah atas pinjaman belum bayar, kemudian tolak 190 untuk belanja teragu dan tolak lagi 1,200 untuk belanja insurans. Okay, jadi kita kira totalnya berapa? 31,800 tambah 220 tambah 360 tolak 150 tolak 190 tolak 1,200. Okay, so kita akan dapat untung bersih terselaras dia ialah 30,840 So ini adalah untung bersih yang terkini. Okay, so yang untung bersih yang ni lah yang kita akan masukkan ke dalam akaun penghasilan untung rugi. Okay, so kita boleh terus buat akaun penghasilan untung rugi. Saya biasa panggil dia APUR dulu. APUR dulu. Okay, bagi tahun berakhir 31 Ogos 2018. 2018X. Okay. So untuk tajuk ni awak just ikut je lah soalan ni. Ikut je soalan tu. Okay, kemudian kita akan bagi dia kepada 3 kolom lah macam biasa. 3 kolom. Sorry, untuk penghasilan untung rugi 2 kolom saja. 2 kolom saja. Okay, 2 kolom sahaja. Okay, dan kita akan start dengan untung bersih dahululah. Kita bisa start format dia bermula dengan untung bersih. So untung bersih yang baru ni yang kita baru kira tadi 30840. Okay, kemudian selepas untung bersih mesti tambah dengan faedah atas ambilan. Okay, faedah atas ambilan. Okay, so faedah atas ambilan kita tengok siapa yang buat ambilannya. Okay, so kat sini ada 2 orang yang buat ambilan. Pertama Zam, kedua Asri. Okay, untuk Zam dia buat ambilan pada 1 September. Okay, 1 September. September ialah bulan 9. Okay, dan kita punya tempoh keakanan ni ialah berakhir pada 31 Ogos. So kalau berakhir pada 31 Ogos bermaksud dia memang bermula daripada 1 September lah. Okay, 1 September 2017 sehingga 31 Ogos 2018. Jadi Zam ni dia buat ambilan memang dah start daripada awal tempoh keakanan ni 1 September. Jadi dia punya ambilan ni memang kalau kira tempoh dia memang dah cukup setahun lah, memang dah genap setahun ni. So kat sini dia punya ambilan ni memang cukup 1 tahun. So saya tulis kat sini 1 tahun dia punya ambilan dia. Memang genap setahun. Untuk Zam. Okay. Okay, manakala untuk Asri pula. Asri dia buat ambilan pada 1 Januari 2018. So maksudnya daripada bulan 1. So bulan 1 kalau kita nak kira dia punya tempoh ambilan tu dia kena bayar faedah daripada bulan 1 sehinggalah bulan 8. So maksudnya genap 8 bulan lah. Okay, untuk Asri tempoh dia ialah 8 bulan ni. Okay, so tempoh ni penting sebab kita kena kira sekali. Okay, so untuk Zam dahulu. Okay, faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan, berapa faedah atas ambilan tadi disebut. Okay, menurut Ikatan Perkongsian, faedah atas ambilan dia 10%, 10% setahun. Okay, jadi kat sini 10% darabkan dengan ambilan Zam ialah 1,500
kemudian darab dengan tempohnya setahun. Setahun tu ialah 12/12 lah. Okey. So ini pengiraan untuk dia punya ambilan. Jadi jumlah ambilan dia ialah 150 ya. 150 Okey. Kemudian untuk asli pula, okey, faedahnya sama 10%. Okey. Kemudian darabkan dengan jumlah ambilan asli ialah 1200. Okey, kemudian darab dengan tempohnya 8 daripada 12 bulan. 8/12. Okey. So yang ini sama dengan bila kita kira kita akan dapat 80. Okey, 80. Okey, kemudian kita dah kira diorang punya ambilan, kita jumlahkanlah. Okey, tekan 150 tambahkan dengan 80, so dapat 230 And then pada atas ambilan ni kita tambahkan dengan untung bersih tadi. Okey. So dapatlah 31,070. Okey, lepas tu bawah ni kita akan mula tolak dengan faedah atas modal dahulu. Okey, faedah atas modal. Kita kira untuk tiga-tiga orang lah. Okey, Zam, Asri, kemudian Lin. Okey, kita kira seorang-seorang, one by one. Okey, untuk Zam modal dia 22,000. Okey, kita tengok berapa percentage ni untuk faedah tamudal. Okey, faedah tamudal akan dapat 4% setahun dia punya faedah. Okey. So 4%. Jadi untuk Zam pengiraan dia 4% daripada modal dia 22,000. Okey, tempoh dia memang genap setahun lah. Okey, 12/12. Okey, kita kira. So kita dapat kat sini dapat 880 Okey, itu untuk Zam. Okey, kemudian untuk Asri pun sama, tapi Asri ni tadi dia ada tambahan kan. Ada tambahan modal modal tambahan. Jadi pengiraan dia untuk yang 44,000 ni dia punya tempoh memang cukup setahun, tapi yang untuk 1,200 ni kita kena tengok balik bila masa dia bawa masuk. Okey, sebab tempoh dia berbeza dengan yang 44,000. Okey, jadi ada dua pengiraan kat sini. Pertama yang untuk 44,000 ni okey, 4% darab 44,000. Kemudian darab 12/12. Okey, ini yang pertama. Kemudian tambah dengan faedah untuk yang modal tambahan dia 4% darab dengan 1,200. Okey, darab ke tempohnya. Okay, kita tengok tempoh dia kejap. Okey, mana tempoh dia? Okey. Dia bawa masuk ataupun dia bawa masuk modal tambahan di 1,200 ni pada 1 April. Okey, 1 April. So maksudnya daripada bulan 4. Okey, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. 4, 5, 6, 7, 8. So 5 bulan lah. Okey. 5 bulan dia punya tempoh Jadi kat sini darab dengan 5/12 ni. Okey, ni untuk pengiraan dia lah. Okey, so ada dua pengiraan Yang pertama 4% darab dengan 44,000. Okey, lepas tu darab dengan 12/12. Okey, yang pertama. Kemudian yang kedua 4% darab dengan 1,200.
Okey. Kemudian darab lagi dengan tempoh 5/12. So, awak akan dapat dia punya total dia 1780. Okey, 1780. Untuk asli. Okey. Kemudian kalau untuk rin pula 400 darab dengan 44,000. Okey, darab dengan 12/12. Tempoh dia cukup setahun. Okey, yang ini sama dengan 1760. Okey lepas tu dah habis kira untuk tiga-tiga orang pada datang modal, kita jumlahkan. Okey, yang ni kena letak dalam kurungan lah. Okey, kena tolak. Okey, letak dalam kurungan ya. Ini sebab saya tak setting bracket yang ni dia buat bentuk apa ni tolak lah. Sebenarnya kalau kita tulis tangan memang kita kena buat bracket lah okey. Itu faedah datang modal. Okey, then kita sambung lagi. Kita tolak dengan sebab tadi ada gaji kan. So kena tolak dengan gaji Okey, gaji ni kita cek balik dekat atas. Okey. Okey, Encik Rin sebagai perkongsi aktif dibayar gaji bulanan 500. Okey, itu bulanan. Jadi kita kena kira gaji dia untuk tempoh setahun lah. Okey. So maksudnya gaji tahunan dia sama dengan 500 darab dengan 12. Okey. So kita akan dapat total 6,000 gaji tahunannya adalah 6,000. Okey, so kat sini gaji, sebab seorang saja yang dapat gaji kan. Rin sahaja, jadi kita terus letak kat sini gaji Rin. Okey. Iaitu gaji tahunan dia 6,000. 600 pula. 6,000. Okey. Okey, lepas tu dah tak ada bonus semua, allowance tak ada kan. Jadi kita terus kira lah. Okey, kita terus kira 31,070 ni tolak dengan 4,420 tolak dengan 6,000 Terus kira. So ini adalah keuntungan yang akan dikongsi lah antara tiga orang ni, itu 20,650. Okay, so keuntungan ni kita akan bahagikan kepada mereka bertiga. Okay, kita akan transfer ke akaun semasa So akaun semasa Zam, Asri dan juga Rin. Okey, so pembahagian kongsi untung ni kita akan darabkan dengan nisbah masing-masing lah. Contohnya macam untuk Zam ni, nisbah tadi kan 1 kan. So 1 daripada total nisbah 1/5 lah, total nisbah 5 1 tambah 2 tambah 2 total 5. So 1/5 didarabkan dengan keuntungan 20,650. Okey. Ni untuk Asri. Untuk Asri pula, untuk Zam. Okey, kalau untuk Asri dengan Rin, okey, 2/5. Okey. Darab dengan okey, Asri tadi dia punya modal dah 44,000, so dia punya nisbah 2, so 2/5 daripada 20,650 lah. Okey. Dan Rin pun sama juga dia pun nisbah dia 2 juga, so means 2/5
darab 2060. So ini pengiraan untuk mereka punya pembagian untung. Okay, jadi kita terus kira. So yang dapat 4130. Okay, yang lagi 2 orang dia akan dapat 8260. Ini pun sama 8260 Okay. So bila kita campurkan balik tiga-tiga ni, okay, kita akan dapat lah. Semula kan dapat balik 2060 Okay. So yang atas ni kita tolak dengan yang bawah, so kita akan dapat sifar. Jadi rasa bawah ni last kali tu memang kosong lah. Dia akan jadi sama dengan kosong. Okay, so kita dah siap dah. Kita punya akaun penghasilan untung rugi ya. Okay, ini dia penghasilan untung ruginya. Okay. Kemudian soalan seterusnya. Kita kena sediakan pula akaun semasa berkongsi berlaju. Okay, akaun semasa. Okay, so ada 3 orang maksudnya ada 3 tempat lah so maksudnya kat sini seorang ambil satu kolom. Zam, salah pula. Zam, Asri dan juga Rim. Okay, ni saya buat secara simple saja ya. Okay, yang bawah ni kena letaklah RM. Okay, ni guys yang tengah hari saya buat dekat sini ya. Okay. So, okay. Okay, so garisan tengah-tengah tu saya buat kat sini. Kalau waktu lebih panjang. Okay, sinilah lebih kurang kan. Okay, so untuk akaun semasa mula-mula sekali kita mesti masukkan baki dia dululah, baki awal baki BB akaun semasa mereka. Okay, so kita tengok balik dekat imbangan duga dia kat sini dia dah bagi dah akaun semasa pada 1 September Okay, Zam baki debit jadi kena letak sebelah debit lah kat sini. Saya tulis kat sini baki BB. Okay, tarikh dia awak kena tulis tapi saya tak tulis lah. Bila awak nak buat akaun semasa ni awak kena sediakan kolom untuk tarikh juga So tarikh ikut 1 September. Tapi saya tak buat saya nak ringkaskan dia. Saya cuma buat butir dengan amal lah. Okay. So bagi BB nya adalah untuk Zam ni sebagai BB 780. Okay, untuk lagi 2 orang sebab dia tak cakap apa-apa kan. Itu maksudnya baki lagi 2 orang ni sebelah kredit lah. Okay, so baki BB. Okay, untuk lagi 2 orang ni Asri dan juga Rin. Asri bakinya 1,400 kredit. Rin bakinya 1,590 juga sebelah kredit. Okay, kemudian kita akan masukkan item sebagai debit dulu Item sebagai debit
ambilan. Pertama ambilan. Okey. Itu item yang mengurangkan kita punya akaun semasa lah, ambilan. Yang kedua adalah faedah atas ambilan. Dia punya item untuk bagian debit tak banyak. Dua ni jawab kena ingat. Okey, ambilan, faedah atas ambilan. Okay. So ambilan tadi, kita tengok balik tadi ambilan dia yang kat sini kan. Okey, untuk Zam ambilannya ialah 1,500. Manakala untuk Asri ambilan dia 1,200. Okey, Rin dia tak ada ambil-ambilan Okey, faedah atas ambilan kita dah siap kira tadi kan. Kita ikut je lah daripada akaun pengasingan tadi faedah atas ambilan ni 150 dengan 80 150 dengan 80. Okey. Itu sebelah debit. Sekarang kita pergi sebelah kredit pula. Okey, sebelah kredit kita kena masukkan faedah atas modal, itu yang pertama. Kemudian item yang belum dibayar, iaitu gaji belum bayar, dalam kurungan saya letak kat sini belum bayar dan satu lagi ada faedah atas pinjaman tadi kan. Yang ni pun belum bayar juga FAP. Yang ni pun FAP tu ialah faedah atas pinjaman saya buat shortcut. Belum bayar. Okey, untuk faedah atas modal, kita masuk faedah atas modal dulu. Faedah atas modal yang ni, yang tiga ni So faedah atas modalnya 880. Lepas tu 1780, lepas tu 1760. Okey, untuk Rin. Okay, kemudian gaji belum bayar. Jadi Rin tadi dia punya gaji semua sekali setahun 6,000. Ini setahun tadi kita dah kira 6,000 kan. Tapi dekat imbangan duganya gaji ataupun berdasarkan maklumat yang dibagi, gaji dia yang telah dibayar ialah 4,000. Maksudnya ada baki lagi 2,000 tu belum dibayar. So 2,000 yang belum dibayar ni, yang ni kita kena masuk dekat akaun semasa lah, 2,000. Okey, hanya amal yang belum dibayar saja. Okey, kemudian faedah atas pinjaman tadi pun ada yang belum dibayar kan, 150. Ini adalah faedah atas pinjaman Asri jadi Asri ni pun dia akan dapat 150 lah. Kat sini kita masukkan. Okey, kemudian satu lagi yang kita tak boleh lupa kena masukkan juga ialah kongsi untung kongsi untung pengasingan untung rugi. Pengasingan untung rugi. Okey, so dalam kes ni perniagaan dia orang dapat untung lah. Okey. So Zam dapat 4130. Yang lagi diorang dapat 8260. Okay, dah settle semua, kita dah record semua, jadi kita akan imbangkan akaun semasa ni. Okay, so kita tengok sebelah kredit lagi banyak. Jadi kita punya baki BB tu nanti, baki BB pula, baki HB tu nanti mesti sebelah debit lah. Okay, so kita kira total dekat sebelah kredit dulu. Okay, sekejap ya, kita kira dulu ya. Okay, saya guna format untuk kira. Saya ni hasil tambah sebelah kredit lah. Okay. Okay, kemudian kat sini, ini yang hasil tambah sebelah debit jadi bila kita nak kira baki sekarang ni, baki CB baki akhir, kita cuma perlu tolak sajalah jumlah dekat kredit, tolakkan dengan jumlah dekat debit. Okay, so debit ni totally 2430 lah, so kita tolak 2430. Okay, sama juga
dekat sini. Okey, yang ni untuk asli ni 11,590. So kita tolak dengan 1280. Okey. Yang ini pula memang kosong kan. So maksudnya baki HPD memang total ambil yang ni lah. 13,610 Ini terus masuk saja. Sebab dia tak ada apa-apa untuk tolak. Okey. Okay. Ni maksudnya kita dah kira baki HPD and then jangan lupa baki HP ni kita akan pindahkan ke tempoh per account yang berikutnya ataupun ke bulan seterusnya lah. Dia akan jadi baki BB semula. Okay. So ni kita just copy sahaja Okay, so dah settle, dah siap dah. Kenapa pula jadi beza ni? Sini 2580. Okay, so kita dah siap dah akaun semasa. Next, kita buat akaun modal pula. Okay, akaun modal pun kena buat berlaju lah macam ni. So kita buat benda yang sama, ledger yang sama, pattern dia. Cuma kali ni kita tukar dia jadi akaun modal lah pula. Okay, akaun modal. So ni tukar, tajuk dah jadi akaun modal. Okay, untuk akaun modal, kita cuma perlu masukkan modal awal. Modal awal dengan modal tambahan. Lepas tu kita kira modal akhir dia berapa. Okay, so modal ni tadi ikut modal awal masing-masing lah. Okay, mula-mula baki awal dulu So akaun modal baki BB dia mesti sebelah kredit lah sebab dia adalah akaun equity kan. Jadi Zam masuk 22,000, yang lagi 2 orang 44,000 Okay. Kemudian untuk asli ni tadi dia ada tambahan. Okay. Modal dia iaitu 1,200 untuk asli. Okay. Modal itu dia telah gunakan untuk bayar insurans Okay, itu sajalah. Kemudian kita just imbangkan. Okay, so kita cari total. Sama lah macam tadi, imbangkan. Okay, so ni sama je, 22,000 juga. Okay, yang ni dah jadi 45,200. Okay, yang ni 44,000. Okay, so kat sini ikut balik lah. 22,000. Okay. 45,200. Okay. 44,000. Okay, dia akan jadi sama. Ini adalah baki HB yang sebelah DB ni. Jangan lupa tulis baki HB, baki akhir. Okay. Kemudian kita akan transfer ni ke bulan berikutnya. Okay, bawah dia sebagai baki BB. Okay, tarikh dia dah jadi 1 September lah. Okay. Tarikh dia awak letak sebab saya tak letak, saya cuma letak bukti dia amal saja. Okay, itulah setelah untuk akaun modal. Okay, kemudian ada satu lagi dia minta, last sekali dia minta kita buat penyata kedudukan kewangan. Okey, pada 31 Ogos, bahagian equity pemilik sahaja. Okey, bukan kena buat semualah. Dia nak bahagian equity pemilik saja. Okey, so kat sini kita tulis penyata. Tajuk kena tulis dulu. Okey, penyata kedudukan kewangan.
pada 31 Ogos. Okay. So kita terus pergi ke bahagian equity pemilik. Okay. Kita letak RM kat sini 2 kolom Okay, equity pemilik. So first dekat equity pemilik cuma kita akan rekod ataupun akan tulis dua benda saja. Pertama account modal dulu. Okay, account modal. Okay, dan kena asingkanlah kepada 3 orang tadi. Account modal ZAM asli. Okay. Okay, so kita masukkanlah kan amount yang account modal berdasarkan baki BB dia yang latest lah. Okay. Belum baki akhir tadi Dulu berapa tadi? Sekejap, kita pergi balik tengok mana. 22,000. 45,200 and then 44,000 Okay, sekejap letak sebelah sini. Okay. Lepas tu gariskan and then kita jumlahkan. Okay. Ini bahagian pertama. Okay, bahagian kedua akaun semasa pula. Okay, sama juga akaun semasa ni pun kena asingkan untuk 3 orang. And then kita tulis kat amount akaun semasa dia pula lah. Okay, akaun semasa tadi kita dah buat dahulu. Okay, yang ni kita ikut balik baki akhir tadi. 2580, okay, 1031 dan juga 13610. Okay. Gariskan, lepas tu lagi sekali kira dia punya jumlah. Okay. So ini sajalah. Okay, equity pemilik untuk akaun modal dan juga akaun semasa. Okay, itu saja. Kalau ada soalan, boleh komen ya. Terima kasih.